Bagaimana karakter bagi orang yang berhijrah? Baik. Terima kasih Puan Najah Ni Asnah, penerbit kita dan juga DJ kita pada pagi ni. Pertamanya bila kita membicarakan tentang hijrah, ada beberapa perkara yang kita kena cuba benar-benar fahami, iaitu hijrah ini bukan bermaksud dia kena berpindah tempat semata-mata. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konteks hijrah itu yang besarnya bila kita dengar perkataan hijrah sinonim dengan perpindahan lah, daripada Mekah ke Madinah, ataupun perpindahan yang awal daripada Mekah Nabi pergi ke Taif. Dalam setengah pandangan ulama itu juga dikira sebagai hijrah, bagaimana Nabi SAW pergi ke Taif untuk berjumpa dengan kaum Bani Saqif, yang bagaimana Nabi dengan anak angkatnya iaitu Zaid bin Harisah, dia sampai ke Taif untuk memohon bantuan, sokongan, tetapi Nabi SAW dilemparkan dengan kayu, batu sehingga berlumuran darah Rasulullah SAW. Sehingga kan Zaid bin Harisah menceritakan bahawa Nabi bila mana berjalan, berbunyi darah dalam kasut Rasulullah. Berarti bertakungnya darah dalam kasut Rasulullah. Banyaknya darah yang mengalir di tubuh Rasulullah SAW dalam hijrah yang pertama Nabi SAW. Itu barangkali jangan kita nafikan, itu juga konteks hijrah, yang mana Nabi cuba pergi ke Taif kerana desakan dan juga tekanan yang berlaku di Mekah pada ketika itu. Yang kedua, Nabi dan juga para sahabat, Nabi tak pergi, para sahabat Nabi utuskan untuk pergi ke Habsyah, hijrah ke Ethiopia ataupun ke Habsyah untuk bertemu dengan seorang raja Kristian iaitu Raja Najasyi yang cukup adil dan juga baik. Maka Nabi suruh orang Islam yang ditindas, yang ditekan di Mekah untuk pergi mendapatkan perlindungan dan keamanan di Habsyah ataupun di Ethiopia hari ini. Dan itu juga yang berlaku boleh dikira sebagai satu konteks hijrah, yang mana bila mana tekanan berlaku, perpindahan, tekanan berlaku di Mekah, dan akhirnya para sahabat mereka berpindah tempat kerana untuk kurangkan tekanan, pergi ke Habsyah. Dan alhamdulillah di Habsyah penerimaan Raja Najasyi itu sangat baiklah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dalam riwayat menceritakan bahawa ketika mana pembesar Quraisy yang jahat-jahat ni, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga mereka offer kepada Raja Najasyi dengan hadiah-hadiah dan juga perhiasan yang banyak supaya Raja Najasyi mengembalikan balik orang-orang Mekah ni. Tapi Raja Najasyi menolak tawaran daripada pemimpin Quraisy yang kafir itu, dan akhirnya orang-orang Islam yang berhijrah yang menuju ke Habsyah itu mereka diberikan keamanan dan kesejahteraan di Habsyah. Dan dalam riwayat, Raja Najasyi akhirnya dia beriman kepada ajaran Rasulullah, beriman kepada Nabi dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hijrah yang paling besar adalah hijrah ke Madinah. Biasa kita dengar kan, dengan tertegaknya negara Madinah, tekanan demi tekanan, dan akhirnya Nabi dan juga para sahabat yang lain berhijrah ke Madinah. Bermula hijrah secara senyap, step yang pertama, kemudian hijrah terang-terangan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan step yang ketiga baru hijrah Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya 3 step dalam hijrah ke Madinah ini memberi gambaran bahawa perkataan hijrah itu adalah perpindahan tempat, dan juga emosi lah. Cuma dalam konteks hijrah kita pada hari ini, barangkali kita mungkin tak fokus kepada perpindahan tempat, walaupun ada setengah pandangan ulama contemporary menceritakan bahawa hijrah tempat itu juga boleh berlaku pada hari ini, kan? Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi lah perpindahan, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu hadis Nabi. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada hanyalah jihad dan juga niat keazaman, adanya pengorbanan dan juga niat. Tetapi setengah ulama dia cuba meletakkan pemahaman kita pada hari ini, kalau kita nak berhijrah tempat pun boleh pada hari ini. Contoh, kita bekerja tempat yang tak elok, suasananya yang tidak baik, nak semayang pun susah, nak tutup aurat pun susah, kemudian tekanan-tekanan kerja banyak sehingga kita tidak boleh nak menzahirkan Islam kita, maka kita boleh hijrah, berarti berpindah tempat. Atau satu sudut yang lain, kita berada pada perumahan, kawasan komuniti yang tidak baik, kan? Sebagai contoh, kita berada pada kawasan yang barangkali orang-orangnya kita tidak mampu untuk nak duduk dengan jiran yang baik-baik, barangkali nak menzahirkan Islam pun susah, nak pergi masjid pun masjid jauh, komuniti kita banyak pula barangkali foreigners yang kita tak apa selesa barangkali, maka hijrah itu juga boleh kita kategorikan dalam dimensi moden pada hari ini, berpindah tempat. Cuma yang paling utama adalah yang kita nak bincangkan hijrah di sini adalah tentang perubahan diri daripada tak baik kepada baik, dan daripada baik kepada ke arah yang lebih baik. Dan kalaulah Puan Hajah Ni Asnah, kalau kita boleh start dulu pada pagi ini dengan bagaimana kita cuba benar-benar memahami ayat 20 surah At-Taubah tu dulu, tentang konteks orang yang beriman, berhijrah dan juga orang yang berjihad.
pada jalan Allah dengan harta dan juga jiwa raga. Yang pertama, orang yang beriman. Allah kata, bila sebut orang beriman, kita cuba carilah karakter orang beriman ni siapa. Dalam surah Al-Baqarah Allah ada cerita. Antaranya tak silap saja dalam ayat yang ke-3, ke-4 surah Al-Baqarah. Kalau kita ingat surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Dan hudal lil Muttaqin antara ciri orang bertakwa, ciri orang beriman berada di situ. Siapa orang bertakwa ni? Allah describe ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimunas salah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang diterima diinfak pula pada jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang keempat dia beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan yang kelima, karakter orang beriman dan juga bertakwa ini adalah dia yakin dan beriman, percaya kepada hari kiamat. So ini karakter orang beriman yang mana yang disebutkan oleh Allah, yang mana orang beriman ada 5 karakter ini sebagai contoh, maka dia mendapat darjat tinggi di sisi Allah. Yang kedua adalah orang yang berhijrah, orang yang sentiasa mahukan perubahan dalam dirinya, yang sentiasa mahu lebih baik, maka orang ini juga mendapat title di sisi Allah. Yang itu insya-Allah kita nak sebut bagaimana karakter orang yang berhijrah ini, antaranya kalau kita boleh kaitkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Yang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini satu contoh karakter orang-orang yang berhijrah, ya. Dan saya nak sebut kat sini adalah bukan saja karakter orang-orang Mekah, tetapi orang-orang yang terlibat dalam proses hijrah itu orang Madinah, iaitu orang Ansar. Cuma dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr ini, dalam peristiwa hijrah kita akan temui banyak karakter. Pertama, kita akan jumpa karakter orang-orang Mekah. Yang kedua, kita akan jumpa karakter ni apa maksud? Perangai, kan? Identiti ataupun perangai orang-orang Ansar, iaitu orang Madinah. Maknanya ada 2 perangai. Satu orang Mekah. Antara perangai orang Mekah yang kita kenal, karakter yang kita baca dalam sejarah, antaranya mereka tak fikir apa yang mereka ada. Dia tak fikir apa yang mereka ada, dan kalau berlaku arahan untuk hijrah, maka mereka tinggal apa yang mereka ada. Dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, dengan harta yang mereka miliki, mereka tinggal di Mekah. Sebab mereka dah banyak desakan, banyak tekanan, sehingga nak dihukum bunuh, seksa dan seumpamanya. Maka bila mana terima arahan untuk berhijrah, maka mereka tak fikir apa yang mereka ada. Yang penting adalah dia utamakan hak Allah dan juga Rasul. Tanpa mereka fikir apa dia nak bawa. Mereka sekadar bawa apa yang sekadar mencukupkan perjalanan musafir mereka sahaja. Itu karakter yang kita boleh kenal daripada karakter orang-orang Mekah. Yang keduanya adalah mereka ini bersatu padu. Bila mana berlakunya peristiwa hijrah, mereka bersatu dalam proses ketika perpindahan itu. Mana-mana mereka pergi, kalau Nabi arahkan supaya pergi itu secara senyap, maka mereka pergi secara senyap. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dia memilih untuk pergi berhijrah secara terang-terangan. Kan dia mengaku dengan mengangkat pedang, hari ni aku nak pergi berhijrah. Siapa berani nak lawan, nak sekat aku? Dia tunjuk pedang dia, maka semua orang senyap. Dia memilih untuk begitu. Itu karakter keberanian Sayyidina Umar Al-Khattab dalam nak buat perubahan dalam kehidupannya. Yang berlaku juga kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kita jumpa banyak karakter dekat situ. Itu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Keyakinan Abu Bakar yang kita kenal antara iman yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Sekalipun Abu Bakar ini yang mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan apa sahaja yang datang kepada Rasulullah, tetapi keimanannya tidak mampu melampaui keimanan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat lagi cerita bila mana Abu Bakar As-Siddiq duduk dalam gua Sur tu bersama dengan Rasulullah, walaupun dia cukup tinggi keyakinan dan keimanan dengan bantuan Allah, dengan adanya Rasulullah, tetapi dia tetap juga takut. Kan? Sehingga akhirnya Allah rakamkan dalam Al-Quran tu kan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana tu. Bila mana Nabi tengok Abu Bakar nampak macam ketakutan, sehingga menitiskan air mata kerana sakit yang menimpa. Dalam setengah riwayat mengatakan dipatuk oleh binatang berbisa dalam gua Sur itu. Dan nampak ketakutan pada raut wajah Abu Bakar As-Siddiq, walaupun iman yang cukup tinggi.
maka karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh pelajari adalah bagaimana keimanan dan keyakinan Rasulullah itu tiada tolak banding. Ya, walaupun orang Mekah serang, walaupun orang Mekah cuba nak mengganggu perjalanan Rasulullah dan juga Abu Bakar, tapi keyakinan bila mana Allah perintahkan Nabi dan Abu Bakar pergi, bererti keyakinan Rasulullah mereka pasti akan selamat. Mereka pasti akan dapat kejayaan melalui proses hijrah. So itu antara karakter orang-orang Muhajirin. Karakter orang-orang Ansar itu orang yang berada di Madinah. Yang ini yang ada dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 yang saya baca tadi. Yang antaranya bila mana Allah rakamkan ayat yang ke-9 ini, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim, terjemahannya. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, iaitu beriman sebelum orang-orang Mekah lagi, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ini barangkali 3 karakter orang yang berhijrah. Yang pertama, terlalu happy dengan perubahan. Bila dengar ada orang nak baik atau kita nak baik, kita excited untuk nak berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah kita sentiasa memberi, berperanan tanpa menuntut hak. Dan yang ketiga, kita mengutamakan orang lain dalam keadaan kita tidak mementingkan diri sendiri. Itu barangkali 3 karakter yang kita boleh terapkan sempena hijrah pada tahun ini, insyaAllah.